الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang kedua kita berada di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjadikan kita di kalangan mereka yang berhimpun kerana mencari redha-Nya dan berpisah juga kerana mencari redha-Nya, insya-Allah. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan bercakaplah dan berkatalah dan berucaplah, wa qulu, dan katakanlah, qawlan sadida, perkataan yang benar. Karena Allah tahu bukan mudah untuk bercakap benar apabila, terutama apabila bertembung dengan kepentingan diri kita. Terutama apabila kebenaran itu mempunyai risikonya yang mesti ditanggung oleh pengucapnya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jika kamu bertakwa kepada Allah dan berkata dengan kata-kata yang benar, Allah akan membaiki amalan kamu. Besar Allah baiki amalan. Amalan yang kita ada, kehidupan yang kita lalui. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia doa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wahai Tuhanku, kau kurniakanlah kepadaku agar dapat ku bersyukur kepada nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Kita perlukan amalan salih yang Allah redha. Untuk amalan itu menjadi salih, niatnya kerana Allah, caranya mengikut cara yang Allah tunjukkan. Sebahagian amalan niatnya betul, caranya tak betul. Dan sebahagian amalan caranya betul, niatnya tak betul. Tapi Allah kata, jika kita berkata benar, ikhlas, kita bertakwa dan bercakap benar, mempertahankan yang benar, membela yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah baiki untuk kamu amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taatkan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia berjaya dengan kejayaan yang agung. Taat Allah dan Rasul, bukan taat mufti.
Bukan taat ustaz, bukan taat tok guru. Taat Allah dan Rasul. Kalau mufti, tok guru, ustaz sama dengan ajaran Allah dan Rasul, kita ikut ajaran mereka. Kita bukan membuang mereka, tapi neraca kita ialah Allah dan Rasul. Kejayaan kita ialah dengan mengikut Allah dan Rasul. Dan inilah yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang saya sebut dalam khutbah dan selalu juga tuan-tuan dengar. Orang Arab ini bahasanya cantik. Sebelum Nabi datang pun bahasanya cantik. Ada penyair-penyair yang hebat, ahli-ahli kuda yang hebat, pemanah-pemanah yang hebat. Tetapi mereka gagal untuk berada di persada dunia, melainkan setelah kedatangan Islam, apabila mereka menjadi pembawa risalah. Kita akan mulia dengan Islam, menjadi pembawa risalah. Rom menguasai dunia dengan menakluk dunia ini. Empire-empire sebahagiannya bila menakluk, menawan rakyatnya, seperti mana yang dilakukan oleh British. Luas empire British, dan kita juga berada di bawah British, pernah berada di bawah British. The sun never set in the British Empire. Matahari tidak pernah tenggelam di dalam British punya luasnya British Empire. Tapi apabila British walaupun lama buka sekolah macam-macam, kita kata British penjajah. India punyalah seronok boleh cakap Inggeris, pun dia halau British, kerana dia penjajah. Ada bangsa yang menguasai bangsa lain kerana budaya. Apa yang mereka buat? Mereka ekspor budaya mereka. Greek, Yunan, falsafah Greek dan Yunan masuk ke dalam dunia Europe dan seumpamanya. Tapi apabila datang teori yang baru, falsafahnya itu juga diganti dengan yang baru. Orang Islam menguasai masyarakat lain tidak dengan penaklukan kuasa, tidak juga dengan kesenian. Orang Arab memasuki negara-negara orang lain dengan membawa risalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang Bukhara, orang-orang Uzbekistan, Turkistan, bangsa-bangsa yang berbagai-bagai tidak pernah menyatakan Islam agama penjajah. Bahkan Islam adalah agama mereka. Al-Imam Abu Hanifah bukan Arab, Sibawayh bukan Arab, Abu Ali Al-Farisi bukan Arab, Al-Bukhari bukan Arab. Muslim juga sebahagian ahli tarikh menyatakan ia bukan sepenuhnya darah Arab. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, mereka At-Tirmidzi bukan Arab. Hanya dengan risalah Islam manusia akan dapat naik semula ke takhta keagungan. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam ini Nabi bawa. Tapi bila Nabi itu lama meninggalkan kita, kaum-kaum yang berbagai-bagai masuk ke dalam agama. Paling bertambah lama orang hidup, bertambah banyak idea. Akhirnya Islam yang tulen menjadi terasing. Dan Nabi mengingatkan hal itu. Ja'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama ja' fatuba lil ghuraba. Sebagian sebut dalam riwayat bada al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba,
Kama bada fatuba lil ghuraba. Hadis Muslim. Mula dengan asing, pelik ajaran Nabi ni, kemudian kembali juga ia dalam keadaan asing. Untunglah orang-orang yang dianggap asing. Orang kata kau ni pelik. Orang buat macam lain, orang kata macam lain. Nak tengoklah, kalau pelik sungguh pelik lah. Tapi kalau pelik sama dengan sunnah, tak pelik. Abdullah bin Amr ibn As, dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tuba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang dianggap pelik. Ada orang tanya Nabi, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa dia orang-orang pelik ni? Nabi kata, unasun salihuna fi unasin su'in kathir. Orang-orang yang baik, yang saleh, yang hidup di kalangan orang-orang jahat yang ramai. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang yang menentang mereka lebih ramai daripada yang sokong mereka. Akan datang agama dalam keadaan demikian. Dan kita kena terima bahawasanya, kalaulah Nabi dan para sahabat menghadapi rintangan dalam dakwah, kita mustahil nak dakwah. Saya nak dakwah tapi nak semua orang suka, tak mau orang tak suka. Mustahil. Macam saya selalu sebut tuan-tuan, penyanyi, dia main menyanyi, tu pun ada orang tak suka. Dia tak ceramah pun, dia gemuk orang komplain, suara parau orang komplain, dia menikah baru orang komplain. Tambah orang yang membawa risalah. Tak kira lah, mungkin kadang-kadang kita yang salah, mungkin kadang-kadang orang salah. Tadi saya dengar beberapa orang pembicara cakap banyak sangat perkataan Wahabi hari ini. Seingat saya lah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat lama lah. Masa saya di sekolah lagi ada dah buku Presiden PAS sekarang, yang berhormat Tan Sri Ustaz Abdul Hadi Awang. Memang itu tauhid yang dia bahas dulu lagi berapa puluh tahun. Kemudian dimasukkan ke sekolah-sekolah. Tiba-tiba apabila timbul gerakan puak-puak ni, dia kata punca tauhid ni lah kerana menyatakan Allah itu yang pertama yang menciptakan segala-galanya, Tuhan mencipta segala-galanya. Kedua, Allah hanya Tuhan yang berhak disembah. Yang ketiga, asma' dan sifatnya. Ini punca menjadi pengganas. Kok mana kita pun tak faham. Berapa puluh tahun belajar ambil SPM, kau tidak dah ganas habislah negara ni. Tiba-tiba bila mari pertelengkahan ini, tiba-tiba ni jadi tauhid Wahabi. Artinya berapa puluh lama Malaysia Wahabi. Daripada mula dengan gerakan Islam ataupun parti-parti yang dikaitkan dengan Islam, dan kemudian kepada pendidikan dalam negara. Masa saya sekolah rendah menengah, sekali-sekala dengar perkataan Wahabi ni. Saya pergi ke pondok sampai SPM. Mungkin sebagian orang pondok dengar dia, oh dia tu pun dia pergi pondok. Saya pernah di pondok selepas SPM. Taklah lama tapi SPM. Masa tu saya dengar perkataan Wahabi. Ya, antara yang saya dengar masa tu, siapa yang mengaji akademik, hitam hatinya. Yang tu satu. Kami mari lepas SPM tentu dah hitam. Masa tu lah. Kemudian kami kayu basikal, rumah sewa.
Jalan kot pondok, dia berkata, macam pangai Wahabi, pakai seluar. Tapi masa tu kita tak tahu, internet pun tak ada nak tengok betul ke Wahabi pakai seluar. Yang tak Wahabi pakai kain plekat. Masa tu barangkali semua benda. Sebelum saya pergi ke Jordan, saya ni satu benda saya tak sonok cerita ni, saya banyak, saya malas tapi cerita pergi kat tuan-tuan. Saya malah nak associate hidup ni dengan diri individu. Sebelum saya pergi ke Jordan, saya duduk di Kelantan, di Nilampuri, kan? Di situ saya saya tahulah orang Kelantan ni, kelebihan dia, kehebatan dia. Saya tengok tiap petang lawan bola saya kuat bertumbuk. Dulu dia ada kampung beruk, betul? Jadi dia sebut yang ujung. Kalau taksi tu macam tu macam lah. Beruk. Kalau kontur memang beruk naik. Saya duduk di Nilampuri. Masa tu saya ikuti kuliah pengajian Tuan Guru ni Abdul Aziz di Dewan Zulkifli. Masa itu saya dengar banyak perkataan Wahabi ni. Tuan Guru ni Aziz, dia berkata, Ustaz ni Aziz Wahabi. Dan antara isu yang dibangkitkan ialah isu sifat 20 dan isu makan tupai. Orang Kelantan mungkin tahulah isu tu. Tok Guru Aziz sudah mengkritik tentang pengajian sifat 20 dan menyebut boleh makan tupai. Jadi terkejut geng-geng yang tak mau makan lah. Jadi saya hadir, dia ada kuliah. Masa tahun saya hadir tu, kuliahnya dia tafsir surah Yusuf. Dan saya lihat fikrah dia di dalam memudahkan. Dan memang ada bunyi kuat. Masa tu dia belum menjadi menteri besar, mengkritik aliran lama. Dan saya dengar juga siapa baca kitab fiqh sunnah Wahabi. Dan Tok Guru ni Aziz dia baca. Bila saya pergi ke Jordan, saya dapat ke Saudi. Tapi saya pergi ke Jordan dulu, kemudian peperangan Teluk, Saddam Hussein masuk ke Kuwait, kami disuruh balik, takut dunia Arab berperang. Ni perang Teluk yang pertama, Gulf War, yang the first, yang pertama. Masa tu Arkam berada sana meramalkan bahawasanya dunia Arab akan menjadi padang jarak, padang terkukur melalui Imam Mahdi dia. Tak jadi-jadi. Dan itu yang berlaku kebelakangan ni, yang duk ramal-ramal ni macam-macam dia beramal tak menjadi. Tapi anak murid duk ikut gitu. Di sana memang kita didedahkan. Saya bukan belajar di Saudi. Kita belajar di universiti. Di Jordan, Ikhwanul Muslimin lebih kuat. Syekh Hamam Sa'id, saya duduk di Suwaileh. Siapa belajar Jordan dia kata. Ketika tu Syekh Hamam Sa'id hadis. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dah meninggal rahimahullah. Ini dalam fiqh siasi. Depa ni semayang raya tengah padang, start khutbah, lepas daripada semua sebut start pun memang isma'i ayyatuhal hukumah, dengarlah wahai kerajaan. Start macam tu dah sakan. Tapi di Suwaileh juga ada tokoh yang ramai, mungkin dalam kuliah ni duk sebut, mungkin Dr. Azrul juga sebut, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kami hadiri kuliah dia di Masjid Abdul Rahman bin Auf, seperti mana syekh-syekh yang lain. Syekh Salah mufassir, banyak tulis kitab tafsir.
Tapi dia punya fokus dia antara yang banyaknya menyerang ataupun mempertikaikan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Apabila saya balik ke Malaysia, saya balik antara semangat yang saya bawa mempertikaikan riwayat-riwayat Israiliyat. Cerita-cerita yang kartun yang dikaitkan dengan tafsir. Masa tu balik umur 25. Muda lagi lah. Segak lah sikit pedala. Segak ya? Boleh. Dan saya mempelajari beberapa pengajaran. Apabila saya balik dan mula bercakap tentang Israiliyat dan bahaya Israiliyat jika diterima semuanya tanpa penelitian, akan mensasarkan fahaman kita tentang Quran. Yang pertama saya dengar ada ustaz kampung saya kata, dia tu balik negeri Arab anti hadis. Kemudian saya baca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh manhaji di atas mazhab Imam Syafi'i. Di dalam tu ada bab kenduri arwah. Tak boleh kenduri arwah. Dan kitab Jawi juga kata tak boleh kenduri arwah. Ketika itu saya dengar dia kata, Ustaz Asri Wahabi. Oh, mula saya berkenalan dengan gelaran kewahabian ini. Kemudian bercakap tentang macam mana bila orang mati upah orang untuk semayang. Nak bayar balik hak di mana dia tak semayang. Tak ada dalam agama demikian. Kata mereka Wahabi. Sedangkan saya belum lagi membaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahab melalui ceramah Presiden PAS Ustaz Abdul Hadi Awang. Kitabut Tauhid dia sebut. Saya mendengar nama Nasiruddin Albani macam saya sekolah menengah melalui Presiden PAS juga. Dia kata Syekh Nasiruddin Albani ulama hadis yang paling unggul di kurun ini. Dia kata. Menyebabkan saya pergi baca buku silsilah dhaifah dalam bahasa Melayu dulu masa saya tingkatan tua. Saya rasa kalau tak habis pun hampir habis lah. Saya lebih kurang tuan-tuan juga, rajin juga membaca masa tu. Apabila saya balik, saya cakap hal-hal ni, tak boleh orang mati semayang jenazah kena upah baru pergi semayang. Wahabi. Oi, banyak benar Wahabi ni. Ini belum baca buku Wahabi lagi. Dan bercakap tentang fiqh taisir, mudahkan fiqh. Kenapa nak dipayahkan? Kata mereka Wahabi. Maka lama-lama perkataan Wahabi ni, saya dengar hantu Wahabi ni sentiasa muncul. Apa itu Wahabi? Wahabi ya. Saya kadang-kala orang suruh jadi imam di kampung. Dalam doa Wahabi tu. Kadang-kala saya kunut. Dan cumanya di IQ tu memanglah tak kunut. Itu tempat kita. Tapi kalau saya jadi imam di luar, saya kunut. Di masjid Bang Hulu saya pernah jadi imam. Pagi-pagi saya main subuh. Dia kalau orang tolak, saya kunut. Tapi bila dia tengok tempat kita ada tak kunut, dia kata, puak tu kata kunut sesat. Tuan-tuan, dan apabila kita mula bagi tahu dalam mazhab lain ada pandangan begini sikit, dia kata ustaz tu kata Imam Syafi'i bodoh. Dan inilah yang dibuat
Sehingga hari ini, yang sebahagian anak-anak muda ni yang tak dengar kita, dia percaya. Depa tu kata Imam Syafi'i bodoh. Depa kata Imam Syafi'i masuk neraka. Dia create. Ni cerita berapa puluh tahun dulu. Taklah puluh tahun sangat, 20 tahun lebih dulu. Tuan-tuan pernah tahu bahawasanya saya pernah debat dengan Astora Jabat. Ketika itu Astora punya gelombang menulis di dalam utusan. Alhamdulillah selepas debat tu Astora hilang. Tapi orang kata yang mengalahkan Astora pun Wahabi. Lebih dahsyat lagi, mereka kata dia pergi kata Imam Syafi'i itu, dia tak panggil Al-Imam Syafi'i, dia panggil budak Syafi'i. Saya duk heran, kok mana masa bila aku panggil Imam Syafi'i budak Syafi'i? Rupanya saya pernah cerita, semasa Imam Syafi'i masih budak lagi, dia berjumpa dengan Imam Malik. Dia dapat modal tu. Tuan-tuan, saya melalui tempoh yang lama. Masa tu belum ada lagi ni ramai-ramai ustaz. Kalau buat perkampungan sunnah, tinggal saya seorang dengan berapa orang ustaz lagi lah. Tak ada lah perkampungan sunnah. Saya mari, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Saya mari sebelum saya ada PhD, saya mari di Perlis. Saya mengajar di Masjid Kuala Perlis, Rahman ya. Saya suka mengajar di Masjid Kuala Perlis. Ramai. Dan mereka tak kata saya Wahabi. Pasal mereka orang Perlis. Saya, tentu mungkin pernah dengar kuliah. Saya semayang di Masjid Rahman ya. Saya muda tuan-tuan masa tu. Saya seronok. Pasal saya tahu banyak tempat saya kena. Tuan-tuan, bukanlah penting sangat orang bagi apa, tapi pertarungan perasaan dan pertarungan tuduhan. Sebab itu dalam perjuangan ni, bukan kesakitan itu semestinya datang daripada orang pukul kita. Sebab itu Quran kata qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu sesungguhnya mendukacitakan engkau apa yang mereka kata. Saya doa di Masjid Rahmaniyah tu, seperti mana teguhnya tiang ini, ya Allah, teguhkanlah aku di negeri ini. Saya orang Pulau Pinang, first time main Perlis. Saya dijemput lagi ceramah di Perlis satu tempat, tiba-tiba saya kena ban di Perlis. Dia kata saya pembangkang, tak boleh masuk Perlis. Baru saja doa. Tapi Allah tak mensia-siakan doa. Lepas tu saya pergi buat PhD. Habis. Kembali. Dah ada doktor. Saya pergi banyak tempat. Saya pergi. Masa lepas PhD tu saya dah debat dengan Astora. 2 kali debat saya dengan Astora. Satu di Mengkuang, 1 kali saya debat di Dewan Bahasa. Baru-baru ni saya ke Kelantan. Orang Kelantan ramai? Tak maaf orang Kelantan. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, semasa saya belum lagi dapat PhD, belum lagi dapat master, saya pernah berceramah forum dengan Dr. Ismail Lutfi yang kuliah pergi. Masa tu dia muda kan? Masa tu dia lah bintang Wahabi. Ketika saya ceramah, masa tu saya lancarkan buku saya. Muda masa tu, berani tuan-tuan. Lah macam berani juga kot. Mudah-mudahan. Buku saya yang pertama, Hukum Kenduri Arwah. Memang cari pasal. Saya kumpul kaul semua dalam mazhab Syafi'i. Tetap Wahabi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i memang sebut tak boleh.
Saya masih ingat masa forum macam ni, satu orang mari ke depan ni, dia pakai serban, dia bangun, dia mengamuk, dia buka baju, dia tunjuk kat Dr. Ismail Lutfi, ni aku tak suka. Dan dia ditunjuk kat saya juga. Dr. Ismail Lutfi saya masih ingat lagi, masa tu dia bangun, dia pergi ke belakang, dia salat. Saya duk cakap lah, masa tu orang muda, dia kan kira apa. Apabila saya dapat PhD, saya pergi ke Kelantan. Forum, saya masih ingat saya tulis tentang peristiwa itu. Mimpi di Kota Baru. Artikel saya. Ketika saya sedang bentang, orang lain bentang lagi forum juga. Di sebuah hotel di Kelantan, kumpulan daripada pondok masuk di belakang dan buat demonstrasi. Yang berlaku baru ni jauh daripada saya. Yang tu lagi dekat. Dengan takbir, dengan apa? Ustaz Kadir ada tanya dia. Ustaz Kadir duk takut kerusi terlibat. Kena atas kepala dia. Saya ingat satu orang bangun bagi tahu nama dia sebagai tuan guru di pondok sekian-sekian, saya tak mau sebut ya, teman. Tapi dia kata dia yang saya ingat. Dia kata ketika ibu saya, dia kata ibu hamba mengandung, dia telah bermimpi sebutir bintang jatuh ke perutnya. Dan dia mengandung dan melahirkan anak. Anak itu adalah saya. Dialah. Oh. Jadi saya tak boleh lawan, dia dah wali. Dia dah wali. Kemudian dia hentam lah. Saya tengok. Tapi saya, alhamdulillah, taklah saya risau apa. Kerana saya cuba memahami tentang hal ini. Kemudian saya mai ke Perlis. Allah takdirkan mungkin mustajabkan doa saya masa muda dulu. Saya mari ke Perlis. 1-2 siri. Saya dijemput menjadi mufti Perlis. Tahun 2006. 2 tahun saya menjadi mufti Perlis. Ketika itu kali pertama dan banyak akhbar membuat liputan yang berbagai-bagai. Saya memperkatakan tentang fiqh taisir, memudahkan fiqh. Keluasan fiqh. Sesuai dengan semangat Perlis. Perlis ni tahun 40 telah ada benda ni. Tuan-tuan mari tengok Perlis tidak kunut. Bukan Perlis kata siapa kunut masuk neraka. Dia tak kunut macam tuan-tuan pergi Masjidil Haram. Dia tak kunut. Kerana itu salah mazhab di dalam mazhab ahli sunnah. Bukan sejak saya mari ni. Tahun 40-an, 38 lagi. 80 tahun, hampir 1 kurun. Kaum pembaharuan melakukan hal ini. Sebab itu Hamka sebut Perlis dan pembaharuan dalam pemikiran. Saya datang jadi mufti 2 tahun. Dan tuan-tuan tahu, masa tu media banyak akhbar support saya. Dua tahun saya habis, saya ke Wales, saya balik. Tuan-tuan tahu ada peristiwa. Bukan saya nak cerita pasal saya nak kait dengan cerita Wahabi ni. Saya ditahan di Taman Sri UK 2009. Nah, siapa orang Sri UK ada? Kerana ceramah tanpa tauliah. Saya ingat tak tahulah, lebih pada seminggu tiap-tiap hari muka sorak bak, muka saya muka depan. Masa tu dekat-dekat nak jadi Perdana Menteri. Rentetan asalnya pasal timbul ada jawatan yang nak dilantik pada saya, maka ada movement yang dibuat oleh grup agama tentang bahaya bekas mufti Perlis. Saya ni nak cerita ke anak muda, hidup ni taklah perlu takut sangat. Saya lalui, tuan-tuan, mana ada lagi ni Dr. Rora ke, Kamilin ke, tak ada lagi.
Saya the only target dalam semua benda. Mana ceramah mereka buat roadshow, gambar saya lah yang naik. Saya tahu. Tapi oleh kerana itu seadanya keadaan yang bukan pun pilihan yang kita mahu. Keadaan berjalan. Bila saya kena tangkap, alhamdulillah, Perdana Menteri ketika itu, bagi kredit jugalah Datuk Seri Najib, dia bela saya secara terbuka. Tuan Guru Nik Aziz juga, dan pemimpin-pemimpin parti politik hampir kesemuanya bela. Apabila saya pergi ke mahkamah, begitu ramai menyokong, dan saya dijemput ke negeri Kelantan. Tok Guru Nik Aziz panggil saya jumpa dengan dia di bilik pejabat dia. Antara kata-kata dia yang saya ingat, dia kata, Wahabi ni adalah bintang saya masa muda-muda. Dia kata dia. Dan dia kata dia pernah pergi ke Perlis, rumah Abu Bakar Asy'ari. Syekh Abu Bakar Asy'ari, dulu imam Masjid Alwi ni, yang dianggap tokoh pembaharuan yang membawa pemikiran keluasan bermazhab. Dia kata ente kena sabar, Tok Guru Nik Aziz kata. Ana ni sebab pegang kerajaan, dia jadi susah sikit. Kena sabar. Dan sepanjang beliau ada, banyaklah program-program di Kelantan yang saya isi. Sehinggalah saya jadi pensyarah balik. Saya pergi ke Oxford, dijemput sebagai fellow. Kemudian saya patah balik mengajar USM. Saya pergi ke SOAS di London. Kemudian Tuanku Raja Perlis minta saya balik untuk menjadi mufti kali yang kedua. Ni bukan malam nak cerita pasal saya, tapi saya nak cerita perjalanan ini. Saya fikir, kalau lah Allah tak kesian, gelombang ketika itu jauh lebih besar untuk saya hadapi. Bukan kerana saya ada kelebihan apa, tapi Allah selamatkan saja hamba yang penuh dosa ini, sehingga saya boleh duduk pada jawatan ini dan meneruskan agenda yang saya rasa saya patut buat. Tuan-tuan sekalian, bila berlaku krisis yang banyak, kita tidak pernah pun, saya nak ingatkan anak-anak muda yang tak dengar kita, dengar elok-elok. Apa yang dituduh bahawasanya golongan yang nak sunnah ni maki mazhab, maki Imam Syafi'i, kata orang yang baca Yasin masuk neraka, tuan-tuan, hanya saudara-saudara hanya boleh dengar daripada mulut ustaz-ustaz yang tuduh itu. Mustahil untuk saudara mendengar daripada kami, kerana kami tidak pernah mengucapkannya. Kami hanya bagi tahu dalam sunnah Nabi, Nabi baca apa? Surah Kahfi. That's all. Kami bagi tahu tidak ada riwayat yang sahih Nabi baca Yasin malam Jumaat. Itu saja. Dia kata siapa baca Yasin masuk neraka. Dia kata Arab kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia maki aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Dia pukul aku, dia menangis. Orang kata mazhab ada banyak, Imam Syafi'i. Dengarlah ceramah kita semua. Imam Syafi'i, imam rahimahullah, imam yang agung, Nasirus Sunnah. Tapi ada kaul kita pilih mazhab yang lain. Imam juga, Imam Malik, imam yang besar. Kita tak pernah kata, dia kata Imam Syafi'i bodoh, depa lagi pandai daripada Imam Syafi'i. Dan ini masuk dalam fikiran sebahagian. Sedangkan mereka tu sendiri kadang-kadang tidak bermazhab Syafi'i. Geng yang tengok bola, mana mazhab Syafi'i? Nampak pihak orang, mana boleh. Untuk anak muda lah saya nak kata. Saya nak bagi tahu bahawasanya
hal yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini tidak memajukan umat. Apa yang kita seru ialah untuk melihat teks Al-Quran dan Sunnah, sama-sama kita belajari. Kalau kita kata orang awam tak boleh faham, mungkin mereka tak boleh faham detail. Tapi takkan tuan-tuan, handphone daripada tak pandai, pakcik tu dah pandai. Dulu tengok komputer pun takut meletup. Sekarang handphone. Maksudnya manusia kalau dia ajar berulang-ulang, ia faham. Kita siapa untuk katakan kaul ni lebih, pilih kaul ni lebih daripada kaul ni? Mereka yang ikut ustaz mereka tu pun ikut ustaz, bukan ikut Imam Syafi'i. Sebab itu ada imam mazhab kata lain, ustaz kata lain, maka ikut ustaz. Saya selalu buat contoh. Tuan-tuan nak pergi beli kereta. Kereta ni bagus ya bang? Dia kata hang engineer kan nak tanya bagus tak bagus? Orang jual beli saja. Dah lah saya nak pakai. Lah. Dia minyak bagus ke? Enjin dia bagus. Kalau bagi tahu bagus pun hang bukan faham enjin ni. Jadi kami jual kereta hang beli saja. Untuk kereta kita tanya. Untuk amalan kita, bukan kita pelekehkan yang lain. Kita lihat kaul-kaul yang ada. Sekadari boleh kita faham. Dan semua kaul, hatta yang difatwakan di negeri Perlis ini, tidak keluar pun daripada imam-imam yang 4. Tonton sembahyang. Kunut tak keluar. Mari negeri Perlis, bismillah perlahan, tak keluar. Majoriti ulama pun bismillah perlahan. Cuma ia memberi exercise untuk kita tanya, pasal apa perlahan? Lalu kita baca, oh hadis Anas macam ni. Hadis, salah untuk kita tahu hadis. Tak boleh tahu, hampa orang awam. Habis tu tak payah buat kuliah mengaji ya. Abang sudah, kami kena buat apa? Ini adalah hal yang kita ajak ialah untuk, tadi siapa nama? Ustaz Syiabuddin apa? Memandaikan umat. Supaya kita bagi tahu ini agama. Hadza dinul qayyim. Supaya agama ini tuan-tuan hargai hebatnya Nabi. Hargai supaya tuan-tuan apabila kita salat terbayang pada wajah, pada ingatan kita, pada perasaan kita salat Nabi. Walaupun memang kita mendengar cara kupasannya daripada imam-imam mazhab, tapi asas yang mereka sebut semuanya hadis Nabi. Bukan Allahu Akbar, bayangkan wajah gurumu. Dan Alhamdulillah, saya berharap, saya tahu pasal ramai orang muda, tonton tegur kita. Kita tak maki orang, kerana kita tidak berjuang untuk maki. Tonton tengok yang mencarut maki, dan tonton tengok ulasan yang maki. Saya harap orang yang nak pada sunnah Nabi tak buat hal itu. Kita tak maki, kita tak angkat jari tengah dalam masjid. Kita tak kata siapa raya hari Isnin jadi sekian raya kita. Takkan itu ajaran Abu Hasan Asy'ari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud dia sebut, kaifa bikum idza labasatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wa yattakhidhu sunnatan aw yuttakhadhu sunnah fa idza ghayyirat yawman qila hadha munkar. Apa akan jadi pada kamu nanti apabila kamu telah diseliputi oleh fitnah? Yang kecil membesar di dalam yang fitnah, yang besar tua di dalam fitnah, dan dijadikan yang salah itulah sunnah. Bila kita nak ubah yang salah tu, qila hadza munkar, hampa buat munkar, hampa ni munkar.
Orang tua-tua dah buat lama lah. Mai-mai tengok kita semayang, tarawih, tak sebut khalifah nombor 1, nombor 2. Kita tak sebut, tak apalah kita tak sebut. Dia marah. Dia kata hampa ni tak hormat khilaf. Kalau kita tak sebut, masjid yang dia sebut tu kita tak kata, woi jangan sebut. Tak apalah juga. Tak ada siapa kata apa kat masjid dia. Hatta kenduri arwah yang dilarang. Belum pernah dengar lagi orang sunnah ni pergi ambil nasi kenduri arwah tu, tuang atas kepala tekong talil tu. Kita bagi tahu sunnahnya Nabi. Nabi tak benarkan. Kunna naru al-ijtima' 'inda ahli al-main wa sana'at at-ta'am min an-niyaha. Kami melihat berhimpun di rumah si mati, buat makanan, termasuk dalam meratapi kematian. Hak tu ya kita habaq. Dia marah pasal kita habaq tu. Nak kuliah boleh tapi jangan habaq. Apa yang kami nak habaq apa? Habaq hak kami mau. Susahlah macam tu. Dijadikan sunnah. Qila, ditanya Abdullah bin Mas'ud, mata zalika ya Aba Abdurrahman? Bila hal seperti itu berlaku wahai Aba Abdurrahman? Kata dia, idza qallat umanaukum, apabila sedikit orang-orang yang amanah di kalangan kamu. Wa kathurat umaraukum, dan ramai pemimpin-pemimpin, orang yang nak kepada kuasa ramai. Wa qallat fuqahaukum, kurangnya fuqaha, orang yang faham agama. Wa kathurat quraukum, ramai orang yang membaca, boleh baca tapi tak faham. Wa tufuqqiha li ghairi din, kemudian orang belajar agama, belajar bukan kerana agama. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dicari dunia dengan amalan akhirat. Kalau tuan-tuan nak kaya, jadi ustaz, modal ayat liong saja, tuan-tuan boleh dapat 100-200 ringgit satu malam. Jual ayat laici tepi jalan, belum tentu 50 ringgit dapat. Bukan saya kata salah. Maksudnya, apabila semua orang rasa ini tempat, bukan salah ambil sampul tu, kita pun bagi. Tapi orang rasa ini tempat buat duit, maka orang mencari dunia dengan amalan akhirat. Bapa meninggal, saya ada buat 3,000 la ilaha illallah. Saya boleh sedekah kalau mau. Amalan-amalan yang macam-macam, kesemuanya di sebalik amalan itu ialah bayaran. Dan tuan-tuan tengok, dia muncul. Apa yang kita tanam, itulah yang muncul. Dia kata, takkan golongan agama buat? Ya. Quran kata, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah, untuk dia membelinya dengan harga yang murah. Ini projek yang lama. Kita memang sayang pada orang agama, tapi kita juga kena berhati-hati di dalam setiap fatwa agama yang dikeluarkan. Karena jika dibenarkan semua orang mengeluarkan, tuan-tuan kalau nak selamat, tuan-tuan beli ayat saya ni, insya-Allah bubuh di kubur sekian-sekian jadi. Kalau kita benarkan berbagai produk keluar atas nama agama yang tidak ada asalnya. Tambah sekarang orang dapat likes. Saya sebenarnya kadang-kadang agama ni dia bawa kita ke hadapan, tuan-tuan. Ini saya nak sebut gitu. Dia bawa kita ke hadapan, dia tak bawa kita ke belakang. Saya minta maaf lah, benda ni kita boleh khilaf. Tapi isu-isu seperti sihir umpamanya, kita kena ada benda sihir, ada benda memang bukan sihir. Orang memang sakit perut betul. Dulu-dulu bomo, dia tak ada ilmu perubatan. Setiap orang sakit perut, dia kata jin makan, hantu raya, hantu pelesit, hantu kubur.
Hantu pun kecewa dengan tuduhan-tuduhan itu. Tapi tak boleh buat apa. Akhirnya mati juga. Sebab memang kanser. Tapi bila kita dah maju ke depan, kita dah ada hospital, kita cek kita punya sakit. Nabi sendiri, sebab tu ada habatus sauda, ada apa, dengan perbahasan menunjukkan, tak semua Nabi kata semua sakit jin. Dan semua sakit jampi. Ada bahan. Saya nak minta, kalau boleh, para ustaz ni, janganlah kita tonjolkan unsur jin ni berlebihan dalam TV ni. Semua akan kata jin. Sakit perut jin, demam jin, sakit mata jin, sakit gigi jin. Orang Melayu kadang-kadang kan, menega tak laku. Dia kata kedai dia orang buat. Kita pergi makan di kedai dia. Kedai dia ni, kalau orang tak buat pun aku tak main makan kedai yang ni. Tak sedap. Kedai kalau sedap, dalam kelapa sawit hutan pun orang pergi. Kalau betul ada orang boleh sihirkan kedai bagi semua orang tak pergi, suruh dia sihirkan bandar Tel Aviv tu. Agama biarlah ke depan mencerdikkan kita. Itu yang kita seru, supaya agama dengan fiqh yang luas, akidah yang jelas. Saya pernah bersebut tuan-tuan, sekarang ni suka sangat nak panggil wali, panggil Allah ni jauh. Semalam kita baca hadis Jibril, Mikail. Kalau betul you nak panggil, bukan kata boleh. Kenapa siapa you panggil Tok Wali you? Pergi kat kubur, oh, panggil Tok Wali dah. Kenapa tak panggil Jibril? Kenapa tak panggil Mikail? Kenapa tak panggil Israfil? Kalau betul nak panggil, kenapa tak panggil wali yang lebih besar, paling besar, tidak ada lebih besar daripada Nabi Muhammad selepas Nabi Muhammad, iaitu Abu Bakar Siddiq. Tapi semua tu tak menarik tuan-tuan, tak ada kaitan dengan saya punya bisnes. Saya kena panggil wali di kalangan kami. Tok Syekh saya punya tarikat. Baru jadi. Kalau tidak, tuan-tuan pergi panggil sendiri, saya tak dapat. Semua cerita panggil, ambil seru wali ni, semua ini adalah benda wal tumisatid dunia bi amalil akhirah. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Tuan-tuan tengoklah semua cerita ni. Pasal apa orang marah? Orang tak bagi tahlil. Bukan masalah tahlil. Mislah kenuri. Orang duk boleh makan, dia kacau. Okay. Itu kita tengok dulu. Kalau orang tak buat kenuri arwah, dia kata apa? Hampa tak kesian kat mak bapak hampa kah? Ha? Nak jadi macam orang Perlis tu, kesian kat mak bapak. Sebenarnya bukan kesian kat mak bapak, kesian kat geng yang tak dapat makan tu. Patutnya kesian kat anak-anak tu, himpun duit, bagi dia kat dia. Ni kata orang kampung kita mati ni, tuan-tuan pas mayang ni, siapa ada duit berbulan tabung, kita pergi hantar kat dia. Bukan tuan-tuan, ada kawan kita mati, jom kita pergi rumah dia makan nasi lepas ni. Makan macam tu. Very simple. Benda yang pertama dulu kita sebut. Itu pun, yang ada dalam kitab Syafi'i, itu pun menjadi Wahabi. Tetapi, kenapa kita sebut juga? Banyak hal-hal yang kadang-kadang tuan-tuan tengok, Allah ni, kalau kita tak baiki tuan-tuan, kalau kita tak kritik benda-benda pelik-pelik ni, tuan-tuan dengar, lagi teruk. Ni pun sebab keluar satu ada orang kritik, keluar satu ada orang kritik. Alhamdulillah sebahagian tu tarik balik. Kan? Keluar kritik, ada orang kritik. Kalau tak, tuan-tuan tengok, macam-macam benda pelik keluar. Akhirnya agama menjadi superstition, karut marut, kartun. Dulu saya balik, saya lawan cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Dulu orang tahu dulu, Nabi Sulaiman dan sang kancil. Nabi Sulaiman yang hebat tu asyik duk main dengan sang kancil. Kancil di Malaysia. Dia nari Nabi Sulaiman main kat mana?
Selepas tu baru jadi kereta. Dulu apabila kita kritik, antara awal saya balik masa tu kritik apa? Fadilat semayang tarawih tiap-tiap malam tu. Malam ni pahala sekian. Ada malam pahala seperti Nabi Allah Ibrahim. Bayangkan. Ada seperti sekalian Nabi. Seperti. Artinya dia kalau semayang tarawih malam tu, dia kata Nabi Ibrahim seorang pun aku. Pahala dia tahun tu seperti Nabi Allah Ibrahim. Tahun depan 2 kali Nabi Allah Ibrahim. Kita kata hadis seperti ini bau pun palsu. Wahabi. Tuan-tuan, bukan sebenarnya payah nak dapat datuk ni. Kadang-kadang lah ada tempat boleh bayar. Tapi yang paling senang ni dapat Wahabi. Tuan-tuan silap-silap ni pun bakal dapat habis. Hampa pergi ke mana? Kampungan sunnah. Wahabi. Tapi Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Senantiasa ada di kalangan umatku yang bangkit mempertahankan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak akan memberikan mudarat, tidak akan mereka berundur dengan orang yang menghina mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sehinggalah datangnya urusan Allah, mereka akan tetap kekal di atas itu. Mudah-mudahan kita tetap kekal atas istiqamah untuk berdakwah dan menyatakan bahawasanya agama ini rujukannya ialah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sehebat Abu Bakar dan Umar, tentu dah jauh untuk dibandingkan. Tetapi seperti mana kata Anas bin Malik, apabila datang satu orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak jawab dia bila kiamat. Rasulullah pun tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Tapi Nabi bagi satu soalan yang penting untuk dia fikirkan. Madza a'datta laha? Apa yang engkau siap untuk menghadapi kiamat? Macam sekarang ni banyak teori konspirasi, minggu depan nak kiamat, tahun depan nak kiamat, tahun 2013 nak kiamat, tak jadi kiamat, 2023 pula. Madza a'datta laha? Bila apa yang kau siap? Dia kata la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tak siap apa Nabi. Maksudnya dia rendah diri, dia humble, dia sahabat Nabi. Taklah kata banyak amalan. Tapi aku sayangkan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'a man ahbabta. Tidak pernah kami ini bergembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan perkataan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbihim iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Aku sayangkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan dapat bersama dengan mereka disebabkan sayangnya aku pada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Mudah-mudahan para pencinta sunnah ini, walaupun kita sedikit amalan dan pendosa di hadapan Tuhan, dapatlah kita menghayati syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mengada-ngadakan perkara yang tidak ada lalu disandarkan kepada diri dan diletakkan secara dusta pada Nabi, tapi dengan merujuk kepada hadis yang sabit daripada Nabi,
amalan daripada Nabi. Mudah-mudahan kita semua akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan cinta kita kepada baginda Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.